اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ نفسي بالله العلي العظيم. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain. Kitab kita pakai, kitab lama, muka surat 6. Pemana Islam. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, soal, apa makna Islam? Jawabnya, makna Islam itu adalah mengaku lidah seseorang mahu dan menerima akan segala hukum-hukum yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perkara yang maklum pada agama di sisi orang Islam dengan darurah, dan tiada engkarkan dia dan tiada ditolakkan dia, seperti sembahyang dan puasa dan lainnya. Dan jikalau tiada ia mengerjakan dia sekalipun, seperti tiada pernah sembahyang seumur hidupnya dan tiada pernah puasa seumur hidupnya, dan makan babi dan minum arak dan berzina dan bunuh orang dan bunuh diri sendirinya sekalipun, Islamlah dia, masih Islamlah dia selama tiada buat perkara yang jadi murtad. Na'udzubillah min zalik. Tetapi Islam macam ni, Islam yang fasik, berdosa besar. Hadir sekalian, syukur Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata masih memberikan keupayaan kepada kita untuk terus berada atas muka bumi dia ni. Alhamdulillah. Dapat pula kita ada di sini, limpah kurnia dia dengan kita dilahirkan daripada mak ayah kita Islam. Dapatlah kita Islam sejak lahir lagi melalui mak ayah kita. Alhamdulillah. Dengan Islam kita dapat ni, Allah Ta'ala mudahkan kita untuk taat, dijauhkan kita maksiat, dengan dibesarkan kita dalam keluarga Islam, masyarakat Islam. Alhamdulillah. Syukur lagi nikmat diberi kat kita, diberi kita kehalubaan minat nak belajar dan memahami ajaran-ajaran Islam, supaya kita faham betul-betul ajaran Islam ni yang bermula dengan mengucap kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, dan kita faham macam mana maksud yang perlu dipahamkan khasnya dalam kalimah syahadah. Pasal barulah dengan faham kita maksud yang sepatutnya kita faham dan tuntutan yang sepatutnya kita kena selesaikan pada tuntutan syahadah tu, barulah sempurna Islam kita. Dan syahadat pula sah Islam tu mesti ada iman. Alhamdulillah, limpah kurnia Allah Ta'ala. Diberi kita pula keinginan, kehalubaan untuk belajar bab iman, supaya sibuk dengan bab iman, sensitif dengan bab iman. Kita menjadikan iman ni prioriti hidupan kita, hidup mati kita untuk iman. Sihat sakit kita pun dalam keadaan beriman, kaya miskin kita dalam keadaan beriman. Iman, Alhamdulillah, Allah Ta'ala jadikan kita sebahagian daripada perkara yang kita duk cari, duk rebut, duk jaga, dan susah payah sekalipun untuk belajar iman, nak paku iman dalam hati. Diberikan kita kesabaran melawan hawa nafsu, melawan kehendak syaitan untuk menempuh dia melalui proses tarbiyah, asuhan ilmu,
supaya boleh benar-benar menjadikan syaitan sebagai musuh, begitu juga nafsu kita sebagai musuh, yang kedua-dua musuh ni sentiasa mengajak kita buat kejahatan. Iblis khas mengajar kita jahat dari sudut akidah, nafsu mengajar kita jahat dari sudut nafsu. Alhamdulillah Allah Ta'ala pelihara kita, diberi kita kelapangan masa, kesihatan tubuh badan, dapat hadir malam ni solat maghrib berjemaah, dan insya-Allah kita memanfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan daripada kitab Paku Iman ni. Kita nak sambung bicara mengenai permasalahan Islam baru nak masuk kitab. Dalam pembincangan dia, soalan yang didatangkan kita, apa makna Islam? Siap. Soalan macam mudah. Yang ni yang kita kena belajar, faham elok-elok, dengar ilmu elok-elok, pembahasan ulama elok-elok. Gagal kita faham ni, nanti kita tak boleh nak mengukur, dan kayu ukur tak ada. Macam mana nak mengukur seorang tu Islam ataupun tidak. Penting maklumat ni, perkara ni pasal khasnya kita orang Islam kena faham. Apatah lagi kita dah Islam, bukan saja Islam biasa tapi balik berakal. Macam mana untuk dikategorikan, dikelaskan kita ni sebagai kumpulan mukmin, orang ada iman dalam hati. Adapun Muslim, nama dah. Kalau dulu IC beranak-beranak je boleh nama Muslim. Selagi mak bapak kita Islam ataupun salah seorang daripada mereka Islam, ataupun tok kita pernah Islam, kita kalau masa mak bapak kita Islam, tok kita Islam, kita belum balik lagi, kita Islam dengan ikut mak bapak. Alhamdulillah kita ni bukan mak bapak je Islam, nenek moyang, cicit berapa semua, berapa keturunan tak tahu, kita pun tak bilang, tak kira, semuanya dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Syukur hari ni insya-Allah kita nak bicara apa makna Islam. Yang asal nak sebut tadi, kalau kita tak belajar, kita tak faham apa takrif Islam, bahkan nak hukumkan seorang tu masih dalam keadaan Islam ataupun tidak pun tak pandai. Apatah lagi nak pergi belajar, nak ambil faham betul-betul apa dia perjalanan Islam. Begitu juga dengan Islam aja pun tak selesai. Pasal Islam tak sempurna, melainkan setiap orang Islam untuk sah Islam dia mesti ada iman, mesti besar ta'aluk ataupun mesti sah, mesti faham dia macam mana ta'aluk hati sanubari, mesti akidah yang mesti ada, mesti pegangan yang mesti ada pada Tuhan, pada Allah. Macam mana nak ambil faham pada la ilaha illallah. Ada ilmu khas yang memang kena belajar dan kena faham. Macam mana nak dapat iman kepada Allah Ta'ala. Di sebelah kitab kita memang nama kitab pun Paku Iman. Kalau kita belajar elok-elok, insya-Allah akan iman dipaku dalam hati sanubari kita. Bahkan bukan saja dengan ilmu, dengan iman. Dengan iman tu nanti boleh kita bangun untuk membuat dan menjunjung perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan dia, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi bicara kita khasnya nanti nak tengok hari ni bab Islam. Jadi kalau ada mana clash, tuan-tuan duk faham Islam tak Islam, bertanya pasal kita tak pandai ni. Kalau ada yang muskil, sebaik-baik keadaan muskil, tanya kamus hidup. Itu sebaik-baik keadaan lah. Saya ngaji pun tutup guru banyak pesan itu. Kalau tanya kamus mati ni kurang berkesan. Kamus mati ni maksudnya kita buka ni kitab pergi tengok. Kamus terbaik adalah jumpa kamus hidup. Maksudnya ada benda tak erti, tanya Tok Guru, pastikan memang Tok Guru betul, tanya dia, tambah dia boleh sebut kitab rujukan muka surat berapa, muka surat berapa. Masya-Allah, itu paling best. Cari kamus hidup. Dan jangan tak tahu kamus hidup payah nak cari dalam ni. Biawak hidup banyak jumpa. Boh punya bahasa gitu kan. Apa lagi? Orang yang lain banyak jumpa. Nak jumpa betul-betul kamus hidup, Quran yang hidup. Apa maksud Quran hidup? Tok Guru ulama yang dia ni tak ada selangkah pun dia berjalan atas muka bumi ni, bahkan setiap anggota dia, setiap tingkah laku dia, tata hidup, tata cara hidup dia, yang tu adalah menghuraikan Al-Quran. Nak cari yang tu lagi susah. Orang yang memang ada, yang memang dia ni diistilahkan Quran hidup adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan saja hafal Quran, dia reti Quran, dia hurai Quran, bahkan
Rasulullah ni khuluquhu al-Quran, akhlak dia adalah Quran, peribadi dia adalah Quran. Nak tahu Rasulullah macam mana, tengok Quran. Macam mana ciri yang baik itu dia, ciri takwa itu dia, mana ciri-ciri orang jahat yang terkeluar daripada SOP untuk nama Muslim, mukmin. Apatah lagi Rasulullah ni nabiyyin, mursalin, bahkan dia khatimul anbiya wal mursalin. Macam mana yang ciri orang yang successful dalam kehidupan dia, itulah ciri dan peribadi, tingkah laku, percakapan, akhlak, perangai yang ada pada baginda Nabi SAW. Kita kena faham. Jadi insyaAllah kita nak tengok ni mana Islam. Baik. Jadi ada beberapa perkara kena tengok. Jadi Islam yang tidak bercara pun, Islam mengikut sekurang-kurang definisi, serendah-rendahnya untuk seseorang tu, kalau dia dah Islam daripada kecil satu, ataupun dia baru masuk Islam dengan sebab ada orang ajar dia masuk Islam, dia pun masuk Islam, dia ucap kalimah syahadah, lepas tu dia memang dah mengaku Allah ni Tuhan dia, walaupun banyak perkara lagi yang dia tak belajar. Dia kata ada berlaku kes ni yang dia akan sebut ni, kalau tepat macam mana term and condition kita akan bicara nanti, masih dihukumkan dia Islam, masih dihukum di Islam. Jadi kita belajar ni Islam konteksnya, Islam sekurang-kurang konteks untuk seseorang tu bila dah masuk Islam, sama ada dengan sebab mak bapak dia daripada kecil dia jadi Islam, atau Islam ni melalui proses dia baru masuk Islam, dengan dia Islam dah pergi belajar lah, ada beberapa tempat dia pergi belajar, sama ada sempurna ataupun tidak, ataupun satu hal. Tapi dengan Islam yang kita belajar ni, inilah kita nak tengok kalau jadi apa-apa berlaku perkara yang tak diingini, khasnya adakah masih dihukum Islam ataupun tidak oleh dia, dan apa kayu ukur dia. Yang tu yang kita nak belajar lah. Masa yang sama juga, yang ni pasal dia sebut ini sekurang-kurang atas nama Islam. Dan Islam sebenarnya macam mana? Oh, tak dapat tidak. Islam mesti ada iman, Islam mesti ada ihsan. Jadi maksudnya kena upgradekan amalan Islam kita, ilmu Islam kita, supaya kita ni makin lama makin matang, makin matang, makin matang. Fahaman kita dengan Islam secara am makin matang, dengan Allah Ta'ala khasnya makin matang. Akidah kita dengan Rasulullah SAW juga khas. Wajib pergi belajar, wajib menjumpa guru, wajib talaki dengan siapa sepatutnya kita pergi mengajar, belajar mengaji, berguru, adab sungguh-sungguh, tak faham tanya. Tambah kita dapat seorang guru yang memang tunggu nombor untuk ajar kita. Yang tu adalah supaya baik keadaan, yang bukan saja dia ajar kita Islam, dia boleh didik kita macam mana nak dapat iman, dia boleh ajar kita kaifiat dapat iman. Ada pun bab Islam kita lama dengar lah, tapi bab iman ni yang tu pun panjang umur, jumpa nanti akan datang. Kita akan sentuh masalah iman pula. Dia kata iman ada apa dia, insyaAllah selepas kita bicara ni saya akan menyambil nanti untuk menyebutkan berkait antara Islam dengan iman. Baik, soalan pertama mudah je. Apa Islam? Kalau tengok sudut bahasa, Islam maksudnya serah diri, penyerahan diri. Kalau kita belajar bahasa Arab, Islam ni daripada aslama yuslimu islaman, af'ala yufilu if'alan. Kalau baca dengan salima yaslamu, salima zaidun, yang tu fi'il lazim, dia tak ada mutaaddi kepada maf'ul dia. Tapi kalau sebut aslama zaidun, dia akan mana mutaaddi. Jadi aslama yuslimu Islam ni dia adalah satu fi'il mutaaddi, dengan mana Islam ni menyerah diri, maksudnya dia benar-benar menyerahkan diri dia. Khas atas kita cara Islam ni, mestilah Islam menyerah diri siapa? Menyerah diri ke Allah Ta'ala dengan menjunjung sejunjung-junjungnya perintah Allah Ta'ala, dan meninggalkan apa larangan Allah Subhanahu Ta'ala, tinggal setinggal-tinggalnya. Inilah yang dinamakan Islam, menyerah diri, menyerahkan jiwa dan raga dia untuk Allah Ta'ala. Yang tu pun sedap dah kalau ikut makna. Jadi siapa yang memang boleh duduk level paling tinggi ni, inilah keadaan dia. Jadi kena lalulah proses-proses ilmu untuk pergi dapat duduk dekat kedudukan tu. Pasal macam mana ilmu dunia ni, dia akan ada proses kerjaya yang kita kena ikuti, kursus, teori, praktikal, latih tubi, untuk memahirkan apa profession yang kita pilih. Masuk sama ada
ambil diploma, ijazah, MA, PhD, BA, PhD atau seumpamanya, mesti ada perjalanan yang betul untuk macam mana kita nak lalui, kerjaya apa yang kita nak ambil untuk mencapai maksud dan cita-cita. Mesti ada. Atau kita bicara nak jadi Islam ni, kita nak ikut Islam style mana? Yang memang sebut dalam Quran, Islam yang berjaya, yang Allah Ta'ala, ulaika allazina an'amallahu alaihim, orang yang Allah Ta'ala beri nikmat atas mereka, antaranya disebut minas siddiqin wa syuhada wa salihin. Ulaika allazina an'amallahu, ulaika allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. 4 ni. Golongan paling besar nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Kena pergi belajar macam mana nak dapat 4 kursus ni. Sekurang-kurang kena pergi belajar macam mana nak jadi orang insan soleh. Amal soleh ada dah satu sudut kita, tak cukup biawayan. Kita bukan untuk amal soleh je, dia mesti kena duduk macam mana nak martabat insan soleh, ataupun kalau sebut dengan bahasa lain, iman soleh. Amal soleh kita biasa dengar. Iman soleh, macam mana iman soleh yang disebut oleh para ulama, iman ni pasti melepaskan seorang daripada api neraka. Dengan rahmat Allah Ta'ala, kalau iman soleh ni, Allah Ta'ala akan pelihara jasad dia daripada makan bumi bila dia mati. Jadi macam mana nak dapat kursus insan soleh ni? Yang ni memang kena belajar guru berkhusus, belajar khas guru. Macam mana kalau kita belajar subjek universiti, akademik, apa sebagainya, tambah nak istilah takhasus dalam satu-satu bidang, tentulah kena ada ilmu khas, kredit awas yang munasabah, talaki dengan guru, dapat panduan dan kaedah. Lepas tu latihan yang perlu dibuat, apatah lagi jika ada praktikal yang perlu disempurnakan. Kalau tak melalui proses tu, mustahil dapat. Sikit dengan teori dunia kan macam tu kan. Perjalanan sama tak? Perjalanan salih, syuhada, siddiqin, Nabi memang kita dapat. Yang boleh dapat pewaris Nabi. Macam mana jalan pewaris Nabi, macam mana jalan siddiqin, macam mana perjalanan syuhada, macam mana perjalanan salihin. Nak kena faham sudut akidah tu hal. Lepas tu yang kita nak usahakan nak dapat hak mana, dan di mana, dan siapa nak ajar kita nak dapat kursus-kursus tu. Yang tu yang kena faham kontekstual mengaji ni. Mengaji bukan hanya sekadar hawa telinga dengar, ambil balik, selesai urusan aku pergi belajar. Tak boleh. Kan macam tu. Kalau kita kata belajar sekolah kebangsaan pun ada sertifikat, belajar agama pun ada sertifikat, walaupun tak rasmi dengan diiktiraf oleh kerajaan negeri Perak ke apa, tapi mesti sertifikat yang lulus di sisi Allah Ta'ala, diterima mengikut kaedah Nabi SAW. Atau istilah ulama, mesti memenuhi piawaian ulama ahli sunnah wal jamaah. Itulah bahasanya. Dan guru kita pun memang daripada kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Sudut tauhid dia, fiqah dia, tasawuf dia, dan dia pun ajar kita mengikut kawaid imam ahli sunnah wal jamaah. Sudut tauhid dia, fiqh dia, tasawuf dia. Soal nak belajar mana? Itulah saja saya soal tu. Jadi kita nak belajar tu untuk belajar upgrade kita dengan kita dah belajar. Melalui kita belajar banyaknya tak formal ni, sembahyang pun dah pandai awal-awal lagi, sekolah rendah pandai sembahyang dah. Tapi sembahyang tu kalau kita tak belajar betul-betul, dia tak boleh di-upgrade, kualiti dia down, bahkan silap tak sah. Pasal belajar dulu bodoh-bodoh, sampai tua belajar sembahyang bodoh-bodoh yang macam mana belajar zaman kanak-kanak dulu, tak pernah upgrade ilmu. Sikit lah saya bagi contoh gitu. Mudah-mudahan boleh pergi cari, pergi belajar. Siapa kalau tak bergaji dengan saya pun, tuan-tuan wajib pergi belajar. Cuma sikit nasihat dan peringatan, pastikan tuan-tuan pergi belajar dengan siapa yang tuan-tuan kena pergi belajar. Jangan pergi belajar dengan Wahabi khasnya. Tuan-tuan tak kena Wahabi ataupun ajaran-ajaran sesat, kena tengok apa dia ciri ajaran sesat. Pergi ambil brosur kat pejabat agama, ditulis antara ciri-ciri ajaran sesat, mengatakan Allah, mengiktikad Allah Ta'ala duduk atas arash. Sesat. Ya, jangan pergi ngaji kat orang tu. Tuan-tuan nak pergi ngaji juga, nak kata apa?
Bukan kita boleh ambil surat saman, ambil gambar, waktu beli saman RM1,000 pasal pergi belajar dengan Wahabi, kau boleh buat itu. Tak pakai emas boleh, ambil gambar, hantar kat rela tu, dia pun ambil, WhatsApp kat dia, dia kata dia ambil gambar, mampu kita. Tapi kalau ajaran sesat ni, dia buat agama tak buat apa-apa pun, tak ada apa-apa. Tuan-tuan belajar pun silat, dia kata kamu murid yang bagus, inilah ajaran sunnah, ittiba'u sunnah. Ni kaum muda, ni ikut imam-imam mujtahid, kata dia. Mampu yang kau silap. Sikit saya sebut itu supaya ambil perhatian, berhati-hati dengan siapa guru kita nak belajar. Baik. Jadi yang kita nak belajar ni bukan yang tahap tu. Kita belajar ni, belajar masjid surau ni, belajar umum ni, belajar ni lah. Sekurang-kurangnya jaga status quo sebagai orang Islam. Sekurang-kurang status yang ni pun tak boleh jaga. Nak kata apa jaga. Baik. Jadi asal mana saya sebut tadi, kalau ikut bahasa Islam maksudnya menyerah diri. Nak serah diri kat siapa? Serah diri kat orang Ta'ala, serah diri kat Rasulullah. Apa maksud serah diri tu? Menerima apa saja yang dibawa oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Kalau pendek bahasa, menerima apa saja yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan untuk nama Islam ni, menerima mana? Menerima dengan mulut. Satu syarat, bukan syarat, rukun dalam rukun Islam. Nanti kita belajar, walaupun ada kita biasa dengar dah. Rukun pertama nak sah Islam, khasnya pada nisbah orang kafir nak masuk Islam, dia mesti asyhadu alla ilaha illallah. Mesti. Kalau tak pakai Islam dia. Tak pakai Islam dia, tak sah Islam dia di sisi manusia. Bahkan jumhur ulama sebut di sisi Allah Ta'ala pun tak sah. Pasal syarat nak bagi sah Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Dengan mulut mesti sebut. Dan dengan mulut tu dia mesti mengaku, mengiktiraf, menerima semua perkara dan bahasa lain apa saja yang dibawa dan ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang inilah dia nak sebut dengan panjang lebar ni. Jaga elok-elok status ni. InsyaAllah kita ni bukan saja Islam dari sudut bahasa, bahkan Islam dari sudut istilah. Jadi kena nak faham ni pasal apa? Pasal sekurang-kurangnya mesti sah Islam, walaupun dapat sekurang-kurang martabat Islam. Mesti jaga. Pasal hanya orang yang dapat Islam, dapat iman saja yang dijamin di akhirat esok akan dapat rahim Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Orang yang tak ada Islam, tak diterima apa-apa amalan dia, tak diterima apa pahaman dia selain daripada pahaman Islam, apatah lagi yang tak memenuhi kriteria dan SOP Islam yang kita nak bicara ni. Kalau ada benda yang boleh menggugurkan Islam dia, walaupun dia kedik-kedik dia mengaku dia Islam, terkeluar daripada ajaran Islam, dia adalah keluar daripada ajaran Islam di sisi manusia, di sisi Allah Ta'ala. Apatah lagi benda yang dia buat tu benda-benda yang terang-terang, ada dari sudut lafaz, dari sudut perkataan yang menyebabkan boleh terkeluar dia daripada ajaran Islam. Jadi yang tu yang saya sebut sekali lalu tadi, untuk nama Islam ni mesti ada penyerahan diri dengan apa saja yang dibawa oleh Nabi SAW, dengan penelitian disebut ni, insyaAllah. Baik. Jadi apa dia Islam ni? Yang ni dia sebut ni definisi mengikut istilah ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Macam mana untuk sekurang-kurang ni status sekurang-kurang untuk nama sah Islam, masih Islam, mati kena mandikan dia, kapan dengan dia, sembahyangkan dia, tanam pergaulan Islam tanpa khilaf. Siapa? Pertama syarat dia mesti mengaku lidah seseorang mau dan menerima segala hukum-hukum yang didatang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja perkara yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mahu dan menerima, dia akan mengiyakan dan membenarkan dengan mulut. Jadi atas nama Islam ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan bahasa lain, dia mengaku Allah Ta'ala ni sahaja ada bersifat Tuhan. Tuhan ni satu aja, tak ada yang bersifat ketuhanan, hanya Allah. Dua Nabi Muhammad ni pesuruh Allah. Bila pesuruh Allah, apa saja yang dibawa aku terima, aku akan amalkan, dan dialah pedoman aku, imam aku, ikutan aku,
Tak ada tempat aku ambilan jadi pedoman hidup aku melainkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya bahasa umum ni tu. Okey. Kemudian yang khusus sikit, mesti ambil umum apa saja yang dibawa datang oleh Rasulullah. Bahasa dia macam tu, cuma siapa dia yang boleh faham apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kita boleh faham. Kita boleh faham. Boleh belajar hadis sendiri, tengok hadis sendiri, semak Google apa sendiri, tengok apa jalan Rasulullah. Boleh tak? Boleh. Untuk macam mana nak buat? Nak faham apa saja yang dibawa oleh Rasulullah? Belajar tu hal. Nak sebut belajar ni, nak belajar apa? Belajar tafsir, belajar hadis. Belajar apa? Dengar sebut. Belajarlah yang ulama dah rumuskan untuk kita. Dia telah selesaikan semua Al-Quran hadis. Yang ni adalah bahan mentah. Dia dah proses, ambil, pakai. Senang. Siapa? Cerita senang siapa? Mereka pakar, dia dah buat untuk kita. Kita tak payah pening kepala. Pastikan orang yang kita ambil tu pakar, jalan dia betul, atas nama perjalanan ahli sunnah wal jamaah, yang muktabar, tanpa khilaf, dari sudut akidah dia, dari sudut fiqh dia, dari sudut tasawuf dia. Mesti ambil daripada kalangan atau istilahnya ulama ahli sunnah wal jamaah. Panduan mudah untuk mengikut apa saja yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Satu bab akidah tersebut pada ulama, perjalanan yang telah dirumus atau umum yang terbaik ini mesti perjalanan salaf. Dengar elok. Dengar elok situ. Perjalanan salaf ni siapa? Tauhid mesti perjalanan yang telah dirumus oleh ulama salaf, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Tu ulama salaf tu, jangan kata dia khalaf. Tapi dalam perjalanan dia telah rumuskan dua-dua perjalanan. Salaf pun ada, khalaf pun ada. Banyak orang salah faham ni. Kadang-kadang pangkat Maulana pun tak faham. Dia kata Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi ni khalaf. Tak betul, sesat. Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi duduk zaman salaf. Tengok tarikh lahir dia apa-apa, Google pun boleh bagi tahu kita. Okeylah saya sebut gitu. Untuk orang kata khalaf, dia bukan khalaf. Dia menghimpunkan perjalanan salaf dan khalaf. Dia sendiri adalah salaf. Okay. Bagi faham itu elok. Satu kita kalau tak faham ni, kena kencing je. Maulana pun kena kencing kita. Apa saya datang sini, saya suka sebut Maulana ni. Saya tak tahu siapa. Elok. Tak faham tanya. Saya terbuka masalah, tanya. Cuma itu dia buat terbuka tapi dia tutup. Janji nak sampai subuh. Lalu saya mesti kena ulang tu. Janji nak sampai subuh dia angguk. Habis baru mukadimah disuruh gulung. Tu terkilan sangat. Saya ada kawan-kawan saya buatlah ni, insya-Allah tak lama lagi saya akan menapak di Lenggong. Ada orang amanahkan untuk hidupkan pondok almarhum Tuan Guru Haji Ustaz Saharudin kita. Kalau orang tak kenal tu hal lah. Dia manah itu masjid pun besar lah. Kami cadang nak panggil dia datang wawancara khas pasal nak merealisasikan taubat Maulana. Saya nak buat tajuk tu, merealisasikan taubat dia. InsyaAllah tolong doa. Pasal orang bertaubat ni at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Bagus kan? Dia bertaubat, insyaAllah bertaubat seluruh pengikut dia. Kalau dia bertaubat, pengikut dia taubat, memang pengikut dia mangkuk ayun. Pasal Maulana mau bertobat, takkan pengikut dia tak mau tobat. Sikitlah saya sebut bahasa-bahasa gitu kan. Doakan mudah-mudahan berjaya. Kalau tak ada buat ke saya mati ke apa satu hal, tapi doakan orang yang sepatutnya kena bertobat, kena bertobat. Kita pun jangan tak tahu kena bertobat hari-hari weh. Rasulullah pun istighfar satu hari tak kurang 70 kali. Yang tu yang ilmu yang kita kena belajar. Bertobat apa apa dosa kita buat Rasulullah lagi lah maksud mana ada dosa. Yang tu yang kita kena belajar. Kita kena faham macam mana perjalanan para nabi, para rasul. Yang mereka ni maksum, tak ada dosa. Tapi sentiasa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi-nabi tak ada dosa. Dia kata apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku ni zalim. Nabi, rasul maksum tu.
Kita yang entah apa bala ni, kita tak rasa dosa pun. Tu yang terlalu cetek pengajian kita, kefahaman kita, macam mana perjalanan Nabi-Nabi dan Rasul. Macam mana perjalanan yang saya sebut tadi tu, 4 kursus yang kita nak lalu. Perjalanan siddiqin, perjalanan syuhada, at least sekurang-kurang perjalanan orang-orang salih. Macam mana nak dapat iman salih. Kita selalu dengar amal salih, nak iman salih. Macam mana? Yang iman salih ni pasal dia perjalanan yang dijamin. Mereka ni ulaika allazina an'amallahu alaihim, orang-orang yang telah Allah Taala beri nikmat pada mereka. Bukan saja amal soleh. Amal soleh tak cukup. Kalau kira amal soleh, orang kafir pun ada amal soleh. Apa syarat amal soleh? Iman soleh, iman sahih. Kalau iman Allah Ta'ala walaupun amal soleh, duk iman Tuhan, ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, walaupun amal soleh, dia keluar duit dia juta-juta buat rumah ibadat, tapi dia kata ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, amal dia tu amal soleh, tapi iman dia iman tak sahih, tak soleh, tak pakai, walaupun korban jiwa raga untuk buat amal soleh. Nah, amal nama baik lah, walaupun bantu sana bantu sini, jadi apa YB ke MB ke, tak terima satu walaupun sebesar zarah. Pasal apa? Iman tak soleh, iman tak sahih. Ni yang kena faham. Yang tu yang kadang ada orang ni tak berani bertegas itu tu. Dia tak faham apa yang nak nama soleh, sahih. Mudah orang tak faham dengan kita. Baik, jadi asal saya nak sebut itu perjalanan tauhid. Dan mesti betul perjalanan fiqah. Fiqah mesti ikut imam-imam yang zaman salaf juga. Siapa dia imam-imam zaman salaf fiqah? Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, bukan Wahabi. Saja saya sebut sambil-sambil tu. Dan kena ikut perjalanan tasawuf juga. Imam Salafus Saleh, apa dia? Syekh Junaid Al-Baghdadi. Semua ni ulama salaf. Dia telah himpunkan semua rumusan pada kita dan telah disepakati yang ni adalah tokoh-tokoh yang kita kena jadikan ikutan untuk melihat apa yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Saya saja sebut tu pasal nak faham ni lah. Kadang-kadang kita macam mana nak kenal ajaran Nabi? Kalau kita explore sendiri, cirit je dah. Itu yang berterabur tu. Tapi kalau kita ambil daripada panduan daripada ulama-ulama yang pakar ni, macam mana? InsyaAllah selamat kita. Siapa? Mereka pakar. Ikutlah nasihat pakar, orang yang ada authority. Paling besar authority, ulama pun dah senarai kat kita. Yang orang zaman moden lah ni masalah. Hatta walaupun nama mufti, walaupun nama menteri, walaupun nama ulama sunni. Dengar elok ayat saya, kasar sikit lah saya sebut itu kan. Walaupun nama ulama apa contemporary, apatah lagi yang nama da'i, imam muda, apa lagi, PU, yang kita dah tengok mencemar, jadi macam kerbau, seekor kerbau bawa lumpur, habis semua terpalit dengan kita lebay-lebay mangkuk ni semua, terpalit habis. Ada tai dia orang bawa, habis kita busuk. Tuan tak faham sudah saya sebut apa. Kau tak ikut perkembangan semasa ke? Anda tak kerti je. Pasal apa? Pasal fitnah banyak kat situ. Fitnah banyak sangat. Rujukan kita mesti rujuk pada imam-imam yang telah muktabar ni. Tak ada siapa pun nak petikai. Kalau ada orang petikai Imam Abu Hasan Asy'ari yang bermasuk mutri, cam lah, ni mesti sesat. Ada orang dia tak mau pakai Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, cam lah, mesti sesat. Dia kata kami tak ikut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, kami tak ada mazhab, kami ikut sunnah. Apa letak kau? Kata. Bahasa mudah ni senang macam tu lah. Saya suka guna bahasa simple, bahasa kampung. Belapik itu habis-habis tak faham. Orang nak keji saya pun keji lah. Saya memang bahasa macam ni, dah ada biasa duduk ulu, dia biasa duduk bahasa kasar. Dengar lah. Saya guna kepala otak pun, saya sebut kepala dengan otak je pun salah. Mana kepala, ada kepala ada otak. Itu pun tak boleh cakap. Alah, pelik. Sebut babi, khinzir, apa? Sopa je. Babi dengan khinzir. Yang tu pun orang marah. Sebut Wahabi pun dia orang marah.
Okey. Yang dia orang marah tu siapa? Pasal dia orang makan cabai, dia orang pedas. Itulah. Satu dia orang marah tu. Orang tak ada makan cabai tak ada apa-apa pun. Okey. Baik, jadi mesti untuk nama Islam ni menerima. Mesti mengaku dengan lidah, menerima segala hukum yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umum dia macam tu, saya dah sebut panduan dia. Khasnya dia nak sebut macam mana? Perkara daripada perkara yang maklum pada agama di sisi orang Islam dengan darurah. Ada bahasa sikit nak ambil faham itu. Mestilah perkara yang diakui, diiktiraf dengan mulut, dengan lidah oleh orang Islam ni, perkara yang dipanggil syai' ma'lum fid din bid darurah. Itu bahasa Arab dia. Apa benda ni? Perkara yang sedia maklum di sisi orang Islam. Ini adalah ajaran Islam, ajaran iman, ajaran ihsan, ataupun dengan bahasa lainnya, ni adalah ajaran agama Islam. Semudahnya orang boleh tahu ni adalah ajaran-ajaran Islam. Yang ni adalah perkara pokok, perkara asas, perkara besar yang mesti semua orang Islam mesti membenar dan mengiyakan dia. Apa dia? Perkara asas, perkara pokok, perkara besar yang maklum dalam agama, yang bahasa orang putihnya, yang understood, yang everybody know about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya teaching. Jangan kata orang Islam, orang kafir pun tahu ni ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah saya tambah ayat macam tu. Boleh faham? Yang ni dipanggil syai' ma'lum fi darurah. Benda yang memang semudahnya orang merempit pun tahu ni ajaran agama Islam. Yang ni jangan sampai ada tercedera. Sama ada yang syai' ma'lum fi din bid darurah ni, benda yang maklum dalam agama semudahnya di sisi orang Islam. Memang orang Islam, rata-rata orang Islam, sejahil-jahil orang Islam pun tahu perkara ni. Ni habis-habis rendah punya definisi lah kan. Orang habis rendah, bahkan orang kafir pun yang tak pernah masuk Islam, tak pernah belajar Islam pun dia tahu ni ajaran Islam. Kalau salah ni memang no excuse dalam masalah untuk kekalkan status quo sebagai orang Islam. Boleh jadi keluar daripada ajaran Islam. Pasal apa? Ada benda syai' ma'lum fid din bid darurah. Istilahnya apa? Benda yang understood, surely understood, yang already known among the Muslims. Orang Islam biasanya memang tahu inilah ajaran Islam, inilah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada orang Islam yang tak mengiya dan membenarkan ajaran-ajaran Islam ni. Contoh macam saya sebut tadi lah, Imam Abu Hasan Syari, Abu Mansur Maturidi, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, Imam Abu Mansur Syekh Junaid Baghdadi, ataupun bahasa umumnya kena belajar tauhid, fiqh, tasawuf. Tiba-tiba ada yang mangkuk ayun ni, dia kata tasawuf ni ayat acak, dah out of order. Siapa ada tu tanya lain lah. Dia orang sampai dia orang panggil tu Syekh ayat acak. Tuan tak faham, dia tanya lain. Baca kitab bukan main. Kalau nak ikut sunnah, dia menafikan ilmu tasawuf. Bahkan dia mempelekeh ilmu tasawuf. Sedangkan mana boleh dinafi ilmu tasawuf? Panjang pembahasan satu-satu tu. Tapi saya nak sebut, ada syai' ma'lum fid din bid darurah, dia nafi. Bahaya. Jadi antara syai' ma'lum fid din bid darurah ni apa? Rukun Islam, rukun iman. Contoh mestilah azan, masjid, muliakan tutur guru pada Nabi. Umum Islam iman ni bab ketuhanan, jangan ada masalah. Tuhan kita Allah, Allah mustahil bertempat. Ini adalah syai' ma'lum fid din bid darurah. Allah mesti sempurna, Allah mustahil sama dengan makhluk. Syai' ma'lum fid din bid darurah. Nabi yang pertama ialah Nabi Adam, Nabi terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab Nabi Rasul, malaikat, Munkar Nakir, Raqib, Atid, apa semua tu, apa yang disebut, kiamat, alamat kecil, alamat besar, begitu juga qada-qadar. Yang ni istilah syai' ma'lum fid din bid darurah. Jangan ada silap walaupun satu perkara. Jangan ada yang dia tak iktiraf, tak mengaku dengan lidah, menerima kenyataan bab rukun Islam, rukun iman. Ya. Jadi kalau benda yang paling asas, rukun Islam, rukun iman lah. Cuma saya sebut sekali lalu tu, tambah
Bila sebut panjang dengan dia lah bab ketuhanan. Jangan ada silap faham bab Tuhan. Dia kata Allah Ta'ala ada dua, tapi mengaku Islam. Macam mana? Tuhan ni ada tangan, Tuhan ada mata, Tuhan ada dua tangan. Ni apa ni? Dia pula bersoal dekat kita. Bahkan memang terang-terang dia kata Allah memang duduk atas arasy. Mana dalil Allah tak bertempat? Tak pelik kan? Nama Maulana. Maulana lagi saya sebut. Dia minta kita dalil. Mana dalil Allah Ta'ala tak bertempat? Itulah, itu orang suruh sembang panjang tak nak. Bagi berhenti. Mula angkut nak sampai subuh. Lepas tu sembang seorang-seorang, live sembang seorang. Geng-geng dia je tengok terbaik. Padahal masuk parit. Sikit. Asal nak sebut syahid maklum fiddin bitururah. Satu kalau ada orang dia tak faham bahawasanya Allah Ta'ala ni tak hajat pada sesuatu. Mengiktikadkan Allah di atas, Allah di bawah. Yang ni orang kampung pun reti. Orang kampung yang reti, orang kampung pun reti lah. Kalau saya sebut mudahnya ni, babi najis tak? Orang asli pun tahu. Orang asli pun tahu ni binatang najis, kata dia. Ni najis bukan lajah, kata dia. Orang asli pun faham. Kenapa wak makan babi lagi? Memang babi ni haram, tapi wak dah lama makan, tak boleh nak tinggal, sedap. Dia pun tahu. Walaupun dia makan babi, tapi dia iktiraf babi itu haram, tapi dia tak boleh tinggal. Siapa? Dah gila lama dah makan. Kalau dapat kijang dengan babi, dia syok makan babi lagi pada makan kijang. Tak pelik kepala otak dia? Pelik lah. Tapi apa? Sah Islam ni. Pasal apa Islam? Walaupun dia makan babi, itu dia sebut jumpa lagi. Pasal apa? Dia mengaku benda yang haram adalah haram, walaupun dia makan. Dia mengaku dengan mulut, mengiktiraf yang haram adalah haram. Dia tak akan halalkan. Tapi ada mufti yang halalkan babi. Itu masalah. Dia kata babi ni yang haram dagingnya, kulit babi tak apa. Kalau tuan-tuan beli kasut babi, kita beli, bagi, hantar rumah saya pakai. Ni panggil mufti babi ke apa ni? Orang asli pun tahu. Saya guna bahasa asli tu. Orang asli pun tahu. Boleh? Faham? Dia kata babi ni masuk dalam amal, lemak babi tukar jadi gelatin babi. Yang ni bukan babi dah, yang ni gelatin babi, bukan babi. Babi tu belotok dia. Saya tak boleh, saya orang Ulu ni bahasa sebut babi ni bunyi gitulah. Macam mana kepala otak dia, cara dia berfikir? Kalau tuan-tuan tak faham juga, tak tahulah. Ada orang boleh satu aliran faham macam dia, pelik tu. Dia kata macam banyak nak sebut tu. Lagi saya syarah satu je. Saya nak cerita apa? Mesti benda syahid maklum fiddin bitururah. Babi ni orang Islam ni, kita dulu sebut babi pun cili mulut kau sebut babi. Punya kita tengok jijiknya. Dia selamba je babi. Ada cerita babi masuk dalam masjid Selangor kan, itu kan, babi hutan masuk, orang tembak, orang mati ya. Tu pun kena bayar penghilatan, bayar minta denda. Pasal apa? Tembak babi hutan. Dia haiwan lindungan kan, haiwan lindungan. Hidupan binatang liar yang nak pupus, tembak kena bayar. Masa babi masuk masjid ni pun babi satu jenis lagi ni. Dia kata apa sama-sama babi ni. Ada pendapat yang mengatakan tak payah sama babi. Kepala otak dia dah pelik. Jaga sikit lah. Saya nak sebut ada benda syahid maklum fiddin bidarurah tu. Ada saya nak sebut yang ni pun kalau ikut saya dah mengaji, Tok Guru kata yang ni syahid maklum fiddin bidarurah. Apa dia? Zakat wajib tak? Zakat wajib. Zakat harum manis wajib tak? Mana tu? Ada mufti kata zakat harum manis wajib. Harum manis kena zakat. Tuan-tuan tak bisa dengar satu hal. Pelik. Memang pelik. Siapa dia? Tanya lah. Siapa yang duduk harum manis ni? Dia kata padi pun kena zakat. Apa? Kelapa sawit tak kena zakat.
Lain. Tengok, dia tak faham asas agama. Tengok. Dia tak faham asas maklum syai' maklum fiddin bidururah. Saya pelik macam mana boleh jadi mufti tu. Saya pelik macam mana boleh jadi mufti tu. Siapa mufti mana tak tahu lah, tetap semak lah. Nama ni bukan sebut nama, fahamannya kita. Saya sebut umum macam tu, tak saya sebut nama kan. Tuan-tuan sebut nama dalam hati punya pasal lah. Okay. Kalau geng-geng ni tu semua boleh-boleh zikir. Kita daripada kecil duk dengar zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Betul? Sebut kalimah Allah bagus tak? Allahu Akbar, subhanallah. Ada makna tak Allah ni? Oi, sebut Allah sampai ke boleh gemetar hati, kasih ke orang Taala. Betul kan? Khutbah pun kita dengar, wala zikrullahi akbar. Sebut Allah ni benda besar. Benda besar. Dia boleh kata, Allah ni tak ada makna. Kata dia. Allah, kalimah Allah tak ada makna. Tak pelik itu, tak pelik itu. Syai' maklum bidin bidururah tu. Main-main. Cuma itulah Malaysia ni, dia ramai ilmuwan-ilmuwan kita tidur. Pejabat agama tidur, pejabat mufti tidur. Tambah mufti yang sebut, dia pun tak berapa berani nak lawan mufti tu. Dia tidur. Saya berani cakap itu. Pejabat mufti mana tak tahulah kan. Ini pejabat mufti Afrika tu, pejabat mufti Malaysia, okey. Semua lawan tu. Popuak yang pening-pening ni. Buat tak tahu. Dia macam jual apa? Daging babi, daging yang 1,500 tan tu. Masuk kartel jual, apa dia? Tukar label sikit. Dia Wahabi, tukar nama Ahli Sunnah wal Jamaah. Macam mana? Dia Wahabi, tukar nama. Apa? Kami ni amalan sunnah. Dia macam padahal Wahabi. Takkan tak ambil tindakan. Dia. Untuk tak faham sudah, tanya lain. Patutnya buat tindakan lah. Sepakat semua mufti jumpa ni. Ni mufti apa mufti luar tabi'i. Okey. Bayang tengok mufti tu, ada negeri yang mengharamkan mufti tu masuk dalam negeri. Johor tak boleh masuk, Selangor tak boleh masuk, Negeri Sembilan tak boleh masuk, mufti tak boleh masuk mengajar. Pelik tak? Saya bukan cerita kata bukan anak takkan Google bukan benda tipu-tipu lah ni kan. Tadi saya buat. Saya nak tahu apa? Pasal apa? Ada benda syai' maklum fiddin bin darurah dia tak faham. Orang awam pun faham. Boleh? Kalau macam ni ceramah masuk TV 1, TV 2, best tak tu? Lain ada apa orang je. Mana mau 1 juta, 2 juta. Kalau macam KKM cerita COVID hari ni berapa orang kena. Tu sedap kan. Orang sedap, orang faham kan. Dia kata lagi bahaya daripada COVID ni Wahabi ni. Tambah yang Wahabi, yang mufti dia tu, ada mufti lain tak benarkan mufti masuk dalam negeri dia. Sultan pun tak pergi masuk. Negeri Sembilan, Johor tak pergi masuk, Selangor tak pergi masuk. Ni senarai nama dia, 16 orang ni. Kelepak gelebu. Ada yang sampai 30, ada 40 ada. Tengok senarai tu. Ini senarai dia. Bayang nak mufti dah dilantik sebagai mufti, tak boleh masuk mengajar negeri-negeri yang tertentu. Ni mufti apa ni? Dia balas pula. Yang orang ni tak boleh masuk dalam negeri pula. Masuk ceramah dalam negeri dia. Dia balas pula macam tu. Saya boleh tak? Yang mana yang negeri lain tak bagi mengajar, dia bagi masuk orang tu untuk mengajar dalam negeri dia. Macam lah, mesti mufti tu satu geng dengan geng-geng dia. Nanti jadi jatuh kuasa fatwa dia, nanti jadi ahli majlis fatwa dia, nanti jadi penceramah agama dia, masuk dalam siaran langsung, siaran rasmi, suara majlis agama Islam negeri dia. Mesti semua satu geng tu. Pasal ada negeri lain tak bagi, kat negeri dia boleh masuk. Takkan tak kenal mufti tu and the gang. Tuan-tuan faham saya cakap apa ni? Kan kena ada benda yang simply known among the Muslim. Macam ni pun ada orang tak boleh hadam. Kata zaman kita lah ni, tu yang kata apa, daging yang haram macam tu pun boleh masuk makan, relax, tak tahu. Kalau ikut macam 1,500 tan tu tuan-tuan, dah kena lockdown sepatutnya. Saya sebut berkali lah tu kan. Sepatutnya lockdown. Apa dia?
semua daging yang ada dalam pasaran sekarang tak boleh diguna pakai untuk diberi makan pada orang Islam. Lepas tu buat macam mana? Semua kena laporkan kepada pihak berwajib, JAKIM apa siapa yang bertindak ke atasnya kartel tu. Buat apa? Laporkan berapa daging yang ada, yang dah ada lah, yang dah makan dah jadi darah daging tu 40 tahun lah tuan-tuan. Laporkan ke JAKIM ni apa, ambil gambar bukti WhatsApp apa, peniaga apa bekalan ni apa, buat tuntutan ganti rugi. Pasal apa? Ni semua daging haram jadah, kau dah tukar label. Yang ada yang dalam store tu 1,500 tan, yang dalam satu Malaysia tu agak-agak berapa tan. Saya bagi cadangan lah, kot mereka tak ada idea kan. Siasatan, tapi dah dapat dah memang tu. Tengok jumpa kepala kenguru, ekor kenguru, duk makan sup ekor punya ekor kenguru tuan. Apa? Kita tak dapat tengok lah ni yang benda tu. Nama pun alama, nama masuk. Tulis Arab pula tu. Lahmun mazbuh ala qawaid asy-syar'iyyah. Lebih kurang macam tu lah dia tulis tu. Daging yang telah disembelih mengikut kaedah-kaedah syarak halal, tayyib jiddan, halalan tayyibah. Tulis Arab pula, kita tengok tulis Arab ni okey ni. Sepatutnya apa? Dengan pemalsuan macam tu, tuan-tuan, yang ni istilahnya menipu tau. Menipu ni salah besar. Tuan-tuan kalau Rotek mampus, tuan-tuan pergi tempek Rotek tipunya. Mai JPJ apa JPJ lah, dia jalan tu, dia tembak tuan-tuan punya nombor plate tu, titik ni plate mampus, tahan. Dan ni apa, Rotek mampus ni, tahan tengok ni Rotek hidup, turun minta lesen IC. Macam mana Encik punya Rotek ni boleh hidup? Kenapa? Kalau ikut ni mati Encik punya. Sistem kami takkan silap. Tuan-tuan boleh cah berapa ribu tu. Tuan-tuan ni ada JPJ ni? Tak ada? JPJ seorang pun tak mengaji? Sini bukan cakap pasal JPJ. Sorry lah. Marah ni malah lagi. Kalau ada JPJ tu semua cerita berapa ribu kena. Tipu tu. Tak bayar ada lain, tapi tipu. Boleh dicah menipu. Tak bayar tu satu saman. Menipu satu saman. Baik bubuh hak lama pasal tak tipu. Mengaku salah. Ni tipu. Wahabi tipu. Lagi salah kan. Dalam Wahabi mengaku ahli sunnah wal jamaah. Dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia Wahabi, tapi dia kata dia salah. Dia kata salah yang tu salah sahabi, yang ni dia salah tabi'in. Tapi kepala otak dia adalah salah Wahabi lagi. Tipu lagi. Berapa banyak punya salah lah. Saya nak cerita apa ni? Syai' maklum fiddin bitururah. Nak cerita tu. Salah besar. Macam mana tu? Tak boleh buat tak buat tindakan tu. Saya cadangan tu lah kan. Tak daging tu. Saya tengok lembab slow je. Kalau ada ustaz lukis rogol, kejap je, masuk penjara. Usung. Yang ni diam. Siapa? Tu ikan bilik, ni ikan jerung, ikan jos, ikan piranha. Kau berani mesti silat dengan kau sekali. Tuan-tuan bayang 40 tahun berapa dia punya rangkaian tu. Berapa pegawai-pegawai yang telah disuap dengan duit, dengan bagi apa, habuan seks pun ada. Bukan saya bercakap, media tau, dah derahkan semua. Tak risau kita, masyarakat kita dah macam tu. Itu daging tu yang Wahabi ni berapa tahun dah. Ada yang duduk mengajar berpuluh-puluh tahun dah kan? Dah bertapak dah sampai negeri pun orang kata panggil negeri Wahabi. Negeri mana tak tahulah kan. Sampai dia negeri Wahabi, kita kata Wahabi pun dia marah. Padahal dah jadi syai' maklum fiddin bitururah. Sebut Malaysia ni negeri Wahabi, orang tahu lah negeri mana. Dah jadi syai' maklum fiddin bitururah. Tu pun tak mengaku lagi. Baik, jadi syarat. Jadi saya nak syarah apa tu? Syarahkan sekali lalu apa yang dipanggil syai' maklum fiddin bitururah. Perkara yang maklum dalam agama. Ada benda yang simply known among the Muslims. Yang tu kot bunyi orang putih kan. Dia knowledge yang about Islam, about iman, yang simply known among the Muslims. You understand? Can you understand me? Simply known among the Muslims, but not only the Muslim knows, even the non-Muslim know about it. Okay? Orang kafir pun tahulah.
Jadi faham tu apa dia? Kalau benda-benda dalam hukum Islam ni dia tak maklum dalam agama, dia benda sulit. Masuk sulit ni orang yang mengaji khas saja tahu. Yang tu kalau dia salah tak keluar daripada ajaran Islam. Pasal apa? Pasal tak semua orang tahu. Tak semua orang tahu. Contoh bab hukum-hukum peraid ke, hukum wasiat ke, ada benda yang pada dia Islam macam tu ke? Kalau memang dia bodoh sekalipun, dia bangkang sekalipun, tak menyebabkan dia jadi murtad dan kafir. Pasal hukum hakam tu termasuk dalam benda yang dipanggil ghawamidul abwab fiqh ataupun tauhid. Nak faham ni takluk suluhi ke tanjizi. Yang ni nak kata ke ni takluk Allahumma salli wa sallim ala. Yang ni sifat perkata ke sifat berkata-kata. Contohlah kan. Ni sifat ma'ani ke sifat ma'nawiyah. Dia tak faham. Apa ni? Pening lah kepala aku. Kalau pening kepala aku tu, dia tak faham. Ada benda yang memang rumit dalam bab ilmu. Kalau kata wujud ni ain mawujud ke hal? Kamrun itibari. Benda tu, aku tak faham. Tak faham. Pergi ngaji lah. Dah bodoh pergi lah ngaji. Yang tu dimaaf kalau tak tahu. Tapi bodoh keadaan dia jangan keluar fatwa sendiri. Adab dia mengaku bodoh tak reti pergi ngaji. Dia punya sebenarnya mesti macam tu. Tapi kalau syahid maklum fi din bi darurah, kau engkar Allah wujud, kau kata tak wujud, kafir, tanpa khilaf. Jadi Allah wujud tak wujud. Kita duk belajar Allah wujud, Allah kidam, Allah baqa. Dia kata yang ni bukan ilmu tauhid, yang ni falsafah Yunani. Jaga ayat tu. Padahal syahid maklum fi din bi darurah. Allah masih wujud, Allah masih kidam, baqa, mukhalafah lil hadis, qiyam min nafsi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ittifaq ulama salaf dan khalaf, tak ada khilaf, sabit dengan Al-Quran, hadis dan dalil akli dan nakli. Sifat ni. Habis-habis dia kata ni falsafah Yunani. Bayang tengok akidah hari mana. Maksudnya dia kata mengatakan Allah ada ni falsafah Yunani. Mengatakan Allah Taala kidam ni falsafah Yunani. Tak sikit-sikit boleh jadi kafir dengan sebab perkataan tu. Dia elok ayat tu saya sebut. Saya bukan nak tuduh orang kafir, tapi bahaya dah ayat tu, betul tak? Tak mana bahaya. Dia kata belajar sifat 20 ni falsafah Yunani. Tak mana falsafah Yunani? Sebut-sebut tak? Kalam falsafah Yunani ke? Wa kallama Allahu Musa dalam Quran. Takkan nak kata falsafah Yunani? Allah sama' basar. Inna Allah sami'un basir. Tu takkan nak kata falsafah Yunani? Kau faham saya cakap apa? Bahaya tu cakap tu. Betul yang bodoh-bodoh ni pun ikut terbaik. Istilah dia ulama sebut ar-ridha 'alal kufri kufur. Redha datang pada kufur. Kalau pak syekh hang kufur sekali bila hang redha dengan dia. Tu bahaya. Orang yang sesat menyesatkan ni. Pasal dia sesat, orang lain pun sesat habis. Tu bahaya. Lagi bahaya daripada makan daging kangaroo ni tu. Okay, lalu saya sebut tu mana yang nama syekh maklum fidin bidururah ataupun tidak. Contohlah bab peraid. Dia perempuan, ayah dia mati, ayah dia tinggal 3 juta. Tu dia dapat 1 juta. Dia 2 beradik, lelaki seorang, perempuan seorang. Contohlah kan, saya bagi contoh kan. Dia dapat 1 juta, abang dia dapat 2 juta. Abang dia lelaki, dia perempuan. Kata dia, kenapa hukum Islam macam ni? Tak adil lah, kata. Ayah perempuan, patutnya ayah dapat banyak, dia ada kerja. Saya tak kerja, saya suri rumah. Sepatutnya saya dah dapat 2 juta, dia dapat 1 juta. Islam tak adil. Kafir tak? Islam tak adil. Dia kata Islam tak adil pasal tu. Kata ini bukan ajaran Islam. Ini bukan ajaran Islam, tak pernah ajar apa macam ni, zalim. Kafir tak jadi kafir lagi. Tapi kena sebut macam ni dulu. Bodoh nak sebut. Pasal dia bukan maklum bidin bidurullah. Orang mengaji peraid, orang mengaji pun kena tak erti, kena ustaz pun tak pandai. Ustaz pun tak pandai. Entah bagi Maulana pun tak erti peraid rupanya. Sikit Maulana mana tak tahu lah. Apa saya nak sebut ni? Jadi tak jadi kafir tu pasal apa? Pasal bukan semua orang tahu hukum tu. Tapi bodoh tu saya sebut pasal apa?
Kalau tak reti, rujuklah pada ahli dia. Jangan cakap sebarang Islam ni tak adil, yang ni zalim. Janganlah cakap sebarang. Bodoh, awak cakap bodoh. Kau pun bukan pernah belajar. Kau pun dulu sekolah agama pergi ambil lukisan. Mak bapak hantar sekolah agama, lari pergi sekolah kebangsaan. Ada subjek agama Islam pun pergi ambil lukisan. Buah pergi masa itu. Lah ni pun subjek elektif ambil lukisan lagi ke? Ada lagi ke? Ambil seni. Alah. Baca Quran pun tak reti. Tudung pun tak pakai, duk free hair pada dulu. Habis-habis konon dia pula konon adil konon. Sebut kena tu, bodoh kena sebut. Kalau nak cara lembut sikit macam ni, puan dah salah bercakap ni. Ini memang puan Islam. Syarah dia panjang lah, nak cara lembut. Tapi cara kasar kampung ni macam ni lah saya sebut. Kalau jumpa betul-betul, takkan saya jekoh dia gitu. Tapi penyampaian nak menunjukkan penegasan ni, bahasa saya macam ni lah kan. Baik, sekali lalu saya dah sebut apa contoh maklum fiddin bidururah, apa yang tak maklum fiddin bidururah. Lagi mesti dia mengaku, dan lagi syarat dia untuk nama Islam apa dia. Jadi apa saja dibawa dari Rasulullah mesti dia iktiraf betul-betul. Sunat taubat, dia kata tak ada sunat taubat, ni hadis doa palsu maudhu. Mana ada hadis, mana ada sebenarnya taubat? Semayang pun dah taubat dah, kata dia. Ada orang gila. Semuanya mudah taubat dah. Mana ada hadis Nabi? Yang ni tak apa, boleh maaf lagi. Pasal apa? Pasal bukan semua orang tahu bab semayang taubat ni, bab hadis ni. Tapi kena kata macam ni, bodoh walaupun orang Arab. Negeri tempat ahli ulama besar, para awliya punya negeri Syria, Suriah. Masya Allah. Halab tu tempat Nabi Isa akan turun di Masjid Umayyah tu, dekat Menara Putih tu. Dia duduk dalam negeri itu, tak reti agama. Mentang-mentang Arab dia boleh cakap macam-macam. Tengok Arab punya disiplin pun tak tahu. Sikit lah saya sebut itu. Dia boleh kata apa? Contoh Arab ni, kita Allah Ta'ala dia yang kata dia cipta Adam ni dengan dua tangan dia. Mana angkat antas sudah 5 khalaq tu biyadai. Allah Ta'ala yang kata dia yang mencipta. Aku, kenapa kau tak mau sujud kepada Nabi Adam yang aku cipta dengan dua tangan aku? Ahli sunnah wal jamaah kata tawilkan dua tangan ni ada dua kudrat. Selamba je. Bodoh betul. Saya tak lihat siapa dia, tak tahu lah. Saya tiru tu. Dia petikai seolah-olah ahli sunnah wal jamaah tak betul. Dia sebut dengan nama ahli sunnah wal jamaah. Tawil ni pada dia sesat. Gila ke apa? Yang tu salah Ustaz. Yang tu syai' maklum fiddin bidururah tu. Pasal ahli sunnah wal jamaah dia petikai. Salah satu kawan ahli sunnah wal jamaah adalah mentawil nas dan mutasyabihat. Dia petikai tawil. Ya, salah besar tu. Baik. Jadi untuk kekalkan Islam ni mesti mengaku dengan lidah, kemudian tiada ingkar akan dia dan tiada ditolak akan dia. Dia tak ingkar, tak tolak. Termasuk dalam tu dia tak bersenda, tak perolok, tak mempermain-mainkan, tak mempersenda-sendakan. Tak ada langsung apa-apa keluar daripada mulut dia untuk mempersendakan benda-benda yang nama syai' ma'lum fiddin bidururah, yang knowledge that simply known among the Muslims tadi. Itu buat sekali lalu. Contoh kata dia macam mana ni, apa dia benda syai' ma'lum fiddin bidururah, sembahyang, puasa dan lain-lainnya. Apa dia? Zakat, haji, mengucap kalimah syahadah, azan untuk guru, ulama. Bagi tutup aurat. Semua syiar-syiar agama ni, yang ni termasuk dalam syai' ma'lum bidururah. Kan? Tutup aurat, pakai serban, pakai jubah, ni syai' ma'lum fiddin bidururah. Orang kafir pun tahu. Bab tutup muka apa kan. Sampai orang putih kata macam ni. Now the COVID ni cakap apa? Zaman COVID ni kata dia, terpaksa kena cuci tangan kata dia. Banyak orang kata dia tak suka COVID ni. Rupa-rupanya kata dia, amalan-amalan untuk cuci tangan, bersihkan diri dengan air bersih ni, rupanya yang ni adalah amalan yang telah diamalkan oleh orang Islam. Betul dia? Betapa cantiknya amalan Islam yang telah ditunjuk oleh Allah Ta'ala dan the Prophet Muhammad SAW was very beautiful.
Yang kita menganggap ini ketinggalan zaman lah, apalah. Rupanya benda yang kita anggap ketinggalan zaman nak provide daripada COVID-19 ni, dia kata rupanya orang Islam dah amal lama dah, pasal tu mereka tak kena COVID. Oh, contohnya kan, orang kafir pun tahu amalan-amalan dia tu, tutup aurat apa, sampai dia kata pakai scarf bagus, kata dia, tutup muka bagus, kata dia. Terutama orang perempuan. Orang nak cerita lah, lah dia baru tahu. Syekh Maklum Fiddin kita turun lah. Sikit saya sebut macam tu lah kan. Baik, seperti sembahyang, puasa dan lainnya. Dan jikalau tiada, baik, sekali, jadi dia mengaku untuk nama Islam ni, dia mengaku dia wajib, dia mengiyakan. Jikalau tiada ia mengerjakan dia sekalipun dia tak buat. Sembahyang wajib tak? Wajib. Kenapa kau tak sembahyang? Malas. Wajib tak? Gila kata tak wajib. Orang kafir pun tahu wajib. Okey, masih steady. Iman steady. Iman dia steady. Dia tak buat tu, nafsu dia, jahat dia, fasik, berdosa mesti. Memang berdosa lah kan. Tapi macam mana? Dia masih ada iman kata dia. Sembahyang nak kata tak wajib. Gila kau, nak murtad. Oh, best. Akidah bagus. Contoh kata dia, sekali pun tak buat, seperti tiada pernah sembahyang seumur hidup. Awak pernah sembahyang tak? Saya tak pernah sembahyang seumur hidup. Awak tahu sembahyang? Tahu? Kenapa tak sembahyang? Saya suka hati saya lah nak sembahyang tak sembahyang. Tak berdosa ke? Kepala otak kau tak berdosa? Dosa besar lah. Bagus dia. Dia faham dosa besar tu. Untuk mati agak-agak tak masuk neraka. Gila kau, masuk neraka lah. Tu macam mana? Tapi aku sibuk lah, aku nak ni cari duit, cari makan ni, COVID lagi apa ni. Maksudnya dia faham, cuma dia tak boleh buat. Dia mengiktiraf apa sepatutnya iktiraf. Dia punya knowledge cukup simple tau. Tapi ni kayu ukur dia untuk mengenal orang tu masih dalam keadaan Islam ataupun tidak. Lagi, tak pernah sembahyang seumur hidup dan tiada pernah puasa seumur hidup. Bahkan bulan puasa kedai orang Islam tak buka, makan mana? Pergi makan kedai kopi tiam. Kata dia, pakai apa? Pasal apa? Makan kopi tiam, makan kedai restoran Cina. Kata dia, saya pun orang Islam, saya tahulah nak makan apa. Saya makan ikan, saya makan sayur, saya tak makanlah babi. Saya pergi kedai Cina pun, saya makan ikan, saya makan telur, saya makan sayur, saya makan nasi, saya minum kopi. Saya tak minum lah kencing, anjing, apa, babi. Gila nak makan tu haram jadah lah, najis muka lazah tu. Saya makan ikan, haram ke saya makan ikan kedai Cina? Mereka pun tahu juga kebersihan. Macam mana? Orang Islam ni kalau tahap bodoh macam ni pun, macam mana? Masih Islam. Masih Islam. Tapi jijik lah sikit Islam dia, kita tengok. Boleh faham saya sebut kan? Tuan pernah jumpa ke ada orang macam ni? Selamba je makan kedai Cina. Tuan pergi kat Ipoh tu, ada kedai apa tu? Saya tu ingat nama, saya tak ingat nama dah. Yang ada orang beratur tu, nasi wanggeh. Satu bukan wanggeh, ada satu lagi tu. Nasi ganja. Bukan ganja, wanggeh tu ganja. Ada satu lagi, kedai Cina masak. Orang Melayu semua pergi beli. Orang Cina pun pelik. Wah pun tak tahu apa siapa orang Melayu semua beli gini kedai. Pasal orang Melayu yang bagi alasan, yang masak ni orang Melayu, tokek je Cina. Astagfirullahaladzim. Gila. Maksudnya orang Islam kita dah parah meteram macam ni. Anda bayang tak? Takkan masuk KFC McDonald tak ada heran lah. Tu KFC McDonald Malaysia. Kalau masuk pergi belah Afrika mereka pun kata dia, kat Malaysia pun mereka makan juga KFC McDonald. Ni mesti ambil daripada ayam Malaysia ni. Itu saya bukan nak ngimpi apa-apa. Yang tu kita tengok status elok kan. Pasal nama dia tu ketukar lah nama dia, kata ni franchise. Memanglah franchise, tapi kau bubur lah nama Ahmad Rozaini ke apa ke, sedap lah juga. Ini McDonald, Kentucky, McChicken, apa, McDonald, A&W benda lah. Bubur lah nama yang Islamik sikit ke, Fatimah, Joya, Ali ke. Sehari dia kata Syiah pula dah, Ali, Fatimah pula. Sikit tu. Itu bab nama, sikit bab penjenamaan dan penamaan. Lagi apa dia ni, masalah dia ni? Dan makan babi. Babi mana makannya?
Tanya dia, makan babi tak haram ke? Awak tak haram ah? Betul je mana? Aku sedap. Sekali pun makan babi lagi, minum arak, berzina lagi. Cuma kata berzina tak haram ke? Gila kau nak kata tak haram. Haram lah. Buat dosa mengakulah berdosa, jangan kata halal. Haram boleh murtad ke tak? Kalau nak kata benda haram ni kata halal murtad ke tak? Oh, pandai dia. Apa? Mati. Wajib selesaikan dia cara orang Islam. Masih Islam lagi. Pasal apa? Dia mengaku kuku Islam. Islam dia betul. Nah, Islam dia betul. Cuma dia punya amalan teruk. Akidah sahih lagi. Boleh faham saya sebut kan. Kita bukan nak membela suruh orang buat maksiat macam ni, bukan. Tapi saya sebut awal apa? Ini sekurang-kurang, serendah-rendah status untuk kata orang ni masih sah Islam dia di sisi agama. Pasal apa? Dia masih memuliakan, mentazimkan syiar Allah Ta'ala walaupun dia buat benda haram. Satu kita tak heran tau apa dia. Bila pergi jihad esok pergi perang, kita tengok mak rempit duduk depan sekali. Semayang boleh tak? Mandi junub pun tak kerti. Mengucap kalimah syahadah tak pandai. Tapi bila lawan kafir Wahabi macam mana? Wahabi lah, DP ke apa contoh lah. Kafir harbi esok, takbir, Allahu Akbar, jihad. Dia orang depan sekali tu. Pasal akidah dia masih sahih. Dia memang jaga Islam lagi. Dia tahu Islam, cuma dia tak dapat tarbiyah cara Islam. Dah terbiasa dengan maksiat. Dia nak tinggal maksiat susah. Kaki minum arak ada, kaki betina ada, makan babi ada, tak sebelah mayang ada, sepak mak bapak dia pun ada. Tapi masih Islam. Kata dia memang aku jahat, tapi sekurang-kurangnya aku nak mati dalam agama Islam. Aku nak berjaga agama Islam. Orang pijak Quran apa-apa, dia orang duduk depan. Kita tengok apa bapak ni. Kita pun tak turun. Tunjuk demonstrasi puak-puak yang duduk lawan Islam ni, dia orang boleh duduk depan. Kita tak percaya dia orang tengok. Saya cakap yang puak-puak duduk sunnah ni bidah. Mampus tak pergi. Penakut nak mampus. Nak jaga periuk nasi. Sekalipun dia kata dan bunuh orang dan bunuh diri sendiri. Tengok gantung diri kat kipas. Tahu-tahu busuk je, baru tahu mati rupanya. Sekalipun, selagi tak pernah dengar apa-apa perkataan ni sebut murtad ke apa, masih nama dia Islam, tu dia kata sekalipun masih Islam lah ia, masih Islam. Dobit dia apa dia? Selama-lama tiada buat perkara yang jadi murtad, auzubillahi min zalik. Tak ada perbuatan jadi murtad, tak pernah pergi sembah tokong, tak pernah pakai salib, tak pernah pakai apa tu, kain ihram warna kuning, warna oranye tu kan. Tak pernah buat, tak pernah pergi sujud kat tokong, kat berhala, tak pernah buat benda-benda murtad, tak pernah kata Allah Ta'ala atas langit, tak pernah kata sembahyang ni tak wajib, tak pernah. Tu kena belajar satu hal pula. Apa dia perkara perbuatan ataupun perkataan yang menyebabkan murtad. Adapun akidah dia yang kita tak pernah tahu, wallahu alam, tu serah pada Allah Ta'ala. Nahkum bidzawahir. Itu kaedah kita ahli sunnah wal jamaah. Kita hukum dengan zahir. Doakan dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Doa, tanya pula apa kita nak katakan atas mayat ni? Baik. Apa kita nak doakan atas mayat ni? Baik. Apa kita nak doakan untuk mayat ni? Ahlul jannah. Apa kita nak doakan untuk mayat ni? Ahli sa'adah. Siapa? Memang sah iman dia. Dengan apa yang kita nampak, sah lagi iman dia. Pergi masuk kubur, talqin, ajar dia, tahlil, doa, sampaikanlah pahala ni pada dia ya Allah. Ringankanlah azab dia. Bubuh air, bubuh daun. Rasulullah pun bubuh daun. Buat siapa? Nak meringankan orang kalau kena azab dengan sebab tasbih, pokok kayu boleh meringankan azab orang dalam kubur. Memang amalan kita. Amalan tutup guru kita, ulama kita. Sabit dengan amalan ahli sunnah wal jamaah. Cuma kata dia ada belakang ni sikit, tapi Islam pasti dosa besar. Walaupun dosa besar, Rasulullah pernah ada sabda ini, kata dia, syafaati li ahlil kabair li ummati. Aku masih akan beri syafaat kepada orang yang membuat dosa di kalangan, dosa besar di kalangan umat aku. Tapi syarat dia apa? Umat aku. Apa maksud umat aku? Masih benar akidah dia dengan Allah. Tak ada silap kata Allah atas langit, Allah tu atas langit. Dia tak pernah kata Allah ada muka, ada tangan. Tak pernah silap dalam berakidah. Tak pernah pelekeh ke syariat. Walaupun dia masih membuat maksiat, mati pun bunuh diri. Syafaati li ahli al-kabair min ummati. Rasulullah jamin masih akan bagi syafaat. Cuma bila wallahu alam. Tapi Rasulullah masih jamin. Inilah kasih sayang Rasulullah pada kita.
Tapi syarat apa? Jaga iman, jaga Islam. Ni kita baru cari Islam. Jaga Islam. Jangan ada tutur kata yang boleh menjatuhkan kita daripada agama Islam, keluarkan kita daripada agama Islam. Kena jaga, wajib jaga, pelihara kita. Dan jaga besar sekali, jaga agama. Wa hifzu dinin, summa nafsin mal nasab wa mislu aqlun wa irdun qad wajab. 6 atau bihas ulama maqasid syar'iyyah. Jaga agama, jaga nyawa. Wa hifzu dinin, summa nafsin mal, jaga harta, nasab, jaga keturunan, jangan berzina. Besar tak keturunan itu. Wa mislu aqlun, jaga akal, jangan arak, ketum yang boleh hilangkan akal ni. Wa mislu aqlun wa irdun, dan jaga kehormatan. Jangan duk tuduh zina pada orang yang soleh, orang baik. Pasal apa? Boleh sebat belakang kau 80 kali. Pasal ini kaedah-kaedah, 6 kaedah-kaedah agama, prinsip agama yang kita kena jaga. Maqasid syariah besar sekali. Hifzuddin, jaga agama, jaga agama. Sekali lalu gitu. Jadi kita punya pelajaran hari ni nak kenal apa dia sekurang-kurang status agama Islam. Jadi kita nak faham ni, yang besar yang ada pada kita apa? Pastikan kena belajar buku Islam. Pelajaran besar lagi kita jumpa nanti bab iman dan macam mana nak paku iman. Tu satu hal. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Dia rajin dengan kita untuk pergi belajar, pergi mengaji, jumpa pula ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadikan kita nak baca Quran, nak berzikir, berselawat atas Nabi, kasih pada majlis ilmu, kasih pada ahli ulama, tutup guru, kasih pada nak mutaat pada Allah Ta'ala, nak lawan nafsu, lawan syaitan. Boleh sentiasa dalam keadaan taat, hidup dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman. InsyaAllah sambung kita nanti. Soal, berapa perkara rukun Islam? Wallahu a'lam. Soal kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur qulubana min nur hidayatika kama nawwarta al-ardha min syamsika wa lana qala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.